Kita akan masuk pada satu babak. Dalam nahu dia masuk bab fa'il. Sikit je. Kerana bab fa'il ini paling banyak dibicarakan dalam ilmu saraf, bukan ilmu nahu. Tetapi ada juga, tadi kita tengok ada 3 tempat ilmu nahu yang membicarakan mengenai fa'il. Hakikatnya fa'il banyak dibicarakan dalam bab saraf. Dan saraf bukan membicarakan semua fa'il, ada juga isim, tetapi kebanyakannya adalah fa'il. Baik. Dalam matan Al-Jurumiyah, dia hanya membicarakan fa'il peringkat yang sangat-sangat asas. Babul af'ali, al-af'alu thalathatun, madin wa mudari'un wa amrun. Okey? Jadi dia nak bagi pada kita satu penerangan yang asas, dan saya akan terangkan penerangan yang asas saja di sini, tak akan lebih-lebih, melainkan yang lebih-lebih itu kita akan belajar dalam pelajaran yang lebih advance. Okey? Isim kita dah settle, kita akan masuk kepada fa'il. Okay. Fa'il tadi kita dah belajar adalah kalimah yang ada makna pada dirinya dan yang ada masa. Masa sama ada 3: lampau, sekarang, akan datang. Betul? Oleh kerana perbuatan kita yang kita lakukan ini tidak ada melainkan hanya 3 je jenis perbuatan. Betul? Perbuatan ada kalanya perbuatan itu kita sudah lakukan. Ada perbuatan yang kita sedang lakukan. Sekarang ini kita sedang belajar, sedang mendengar, saya sedang bercakap. Ada satu lagi perbuatan yang dipanggil kita akan lakukan pada masa akan datang. Lantaran itu, oleh kerana perbuatan ini ada kaitan dengan masa, maka perbuatan manusia ini tak lari daripada 3 jenis perbuatan. Maka daripada 3 jenis perbuatan inilah keluarnya fa'il itu ada 3. Fa'il itu keluarnya 3 berlandaskan jenis perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama dipanggil madhi. Madhi ini sebenarnya masa lalu atau masa lampau. Yang kedua dipanggil mudhari'. Ada setengah orang panggil fa'il mustaqbal. Ada fa'il mudhari'. Mudhari'. Mudhari' ni makna, ada makna. Masa dia apa? Sekarang atau akan datang. 2. Dan yang ketiga fi'il amar. Masanya 1 je akan datang. Betul tak? Contoh masa madhi, saya dah makan. Saya dah makan. Saya dah makan ni fi'il madhi. Maknanya sudah melakukan perbuatan. Kalau sekarang, saya sedang membaca Al-Quran. Ini dipanggil mudhari', sedang membaca. Ataupun dalam fi'il mudhari', saya akan membaca Al-Quran. Ini juga dipanggil fi'il mudhari', akan datang. Nampak? Faham? Fi'il amar ni dia akan datang, dan tambahan dia tambah ada perintah. Dia akan datang dan ada makna perintah. Contoh idrib. Maknanya apa? Pukul. Pukullah olehmu.
olehmu. Zaidan akan Zaid. Okey, di sini ada makna apa ni? Pukullah, pukullah ni ada makna akan datang. Pukullah ada makna akan datang. Dan ada makna perintah. Perintah suruh pukul. Siapa boleh bagi tahu perbuatan yang dia buat ni ada lebih daripada 3 ni? Siapa? Ada tak? Perbuatan yang lebih daripada 3 ada? Betul, confirm? Dah buat, sedang buat, akan buat. Ada lagi lebih daripada tu? Dah tu susah mengaji. Fi'il 3 je. Isim pun tadi, kalimah pun 3. Fi'il pun 3. Okey, faham? Cuma sukar tak kenal. Makna tahu, okey, tak kenal sukar. Okey, tak apa. Hari ini musannif membicarakan kepada kita tanda bagaimana nak kenal fi'il mudhari', fi'il madhi. Apa dia kata? Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi dia punya kaedah kita nak kenal, fathah akhirnya selama-lamanya. Konsep dia. Okey. Fi'il amar punya konsep sukun akhirnya selama-lamanya. Kalau ikut susunan dalam kitab Jurumiyah, dia terangkan madhi, amar, patullas, bawa mudhari'. Betul? Okey. Sebab ada sebab. Kerana apa dia tak ikut turutan? Kalau ikut turutan madhi, mudhari', amar. Tapi dalam Jurumiyah dia syarahkan madhi, amar, mudhari'. Sebab apa dia lastkan mudhari'? Siapa tahu? Allah tak buat duit, nak bagi hadiah. Sebab panjang. Bila huraian dia panjang, dia bagi last supaya boleh fokus. Okey, yang senang-senang dibawa datang dulu. Okey. Fathah akhir selama-lamanya, tengok. Mesti ada orang ada confuse dekat ayat ni. Dan kalau kita nak cakap tak setuju pun bukan tak boleh, boleh. Tapi terima hakikat. Okey. Tapi tak boleh juga terima hakikat bulat-bulat. Mesti kena ada alasan dan hujah. Kita tak salahkan musannif, kita kena tahu mengapa dia kata begitu. Dia alim, dia faqih, dia nahwu, dia cakap ada sebab. Tapi bila kita tasrif fi'il madhi, tak jumpa pun apa dia cakap. Tengok daraba, daraba, darabu. Darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabattunna, darabatu, darabana. Okey, ni fi'il madhi. Dia kata fi'il madhi difathahkan akhirnya selama-lamanya. Maksudnya huruf akhir itu baru fathah. Bila kita tasrif, tak ada pula. Cuba tengok. Yang mana fathah tu bukan tak ada. Kita tengok. Ba tu baru fathah. 1 2. Ni tak dah. Darabat 3. Darabata 4. Darabna. Ni tidak dah. Darabti. Ni darabat. Ni darabta. Ba dah beri sukun dah. Darab sukun. Sukun. Darabti sukun. 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 Sukun semua. Dia kata fathah akhirnya selama-lamanya. Yang kami jumpa fathah 1, 2, 3, 4. Hak lain semua sukun. Mana ni? Siapa confuse belajar? Jangan confuse sebab korang tak tahu. Maka di sini ada 2 kaedah. Kalau tak salah dalam
syarah kepada khulasah tu ada disebutkan. Okey, begini. Jadi kalau kita nak syarahkan lebih panjang, sebenarnya syarahan dia dalam. Cuma kita kena faham, bila mana matan Al-Jurmiyah ini disediakan untuk orang peringkat baru nak kenal, maka kalau dibawa macam-macam pendapat, orang akan pening. Maka seolah-olah musannif nak bagi kenal pada kita, kau nak kenal fi'il madhi ni, kau nak kenal macam ni, kalimah dia macam ni. Ni dia fi'il madhi. Seolah kata, sebab bila kita tengok contoh-contoh yang kita bawa datang daripada awal pengajian sampai sekarang, ada tak buat contoh yang ni? Yang ni? Tak ada belaka. Yang kita bawa hak ni je, hak mula-mula je. Koma, ja'a. Faham? Dan musannif dalam kitab ni pun dia tak bawa yang lain, dia bawa yang pertama. Maka sesuai untuk peringkat permulaan ketika ini, faham fi'il madhi ini fathah akhir. Faham? Kalau yang ni nanti kita akan bicarakan. Kalau Abah sebut juga sekarang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua mazhab kat sini. Mazhab ni satu, ada satu lagi mazhab. Dua mazhab. Nak belajar mazhab, belajar ni, pakar yang ni dulu, baru kita belajar mazhab. Ada dua pendapat ulama. Okey. Kalau Abah dah tulis dalam syarah tu, syarah Melayu tu ada mazhab, dua mazhab. Tapi kita dah faham kitab ni untuk orang kelas tadika, maka cara penyampaiannya pun macam kelas tadika. Sebab tu dia sebut fathah, supaya kita kenal. Kerana fi'il madhi, mana-mana fi'il madhi mesti hujung dia pada fathah. Dan fi'il madhi yang sering digunakan adalah yang ni, nombor satu ni, sering digunakan. Contoh abasa, fi'il madhi, fathah hujung dia. Okey? Okey, yang ni mengapa, yang ni mengapa, tinggal soalan ni satu hari nanti akan jumpa. Okey? Ada rezeki, hujung daurah kita akan sebut. Sebab dia detail sikit. Okey? Santai. Jadi dalam mindah setting fi'il madhi fathah akhir ni. Fi'il mudhari' sukun. Walaupun dia kata sukun, bila kita tasrif fi'il mudhari', fi'il amar, kita tak jumpa pun tu idrib. Sukun satu, idriba, tak ada dah sukun. Idribu, tak ada dah. Idribi, tak ada dah. Idriba, idribna, mana ada? Satu je, ni je sukun. Yang ni semua tak sukun. Sebab bila orang bawa contoh fi'il amar, dia bawa yang ni je, yang ni tak dia bawa. Jadi untuk permulaan kenal fi'il amar adalah sukun, cukup. Yang ni mengapa dia tak jadi id, adalah sebab-sebab dia. Kenapa ba ni berbaris, mengapa ba ni baris depan, ada sebab dia. Mengapa ba ni baris bawah, semua ada sebab. Okey? Dan tak sesuai kita bicarakan pada sesi kali ini. Okey, ini kelas advance, nanti kita akan belajar. Okey? Okey, selesai. Dan kita masuk kepada yang terakhir adalah fi'il mudhari'. Disebut apa? Disebut apa? Fi'il mudhari'. Wal fi'lul mudhari' wal fi'lul ladzi yadkhulu alaihi apa tu? Fi'il mudhari' adalah fi'il yang wal fi'lul mudhari' ma kana fi. Okay. Wal fi'lul mudhari' ma kana fi awwal ihda az-zawaidi al-arba'ati wa yal alifu wan nunu wal ya'u wat ta. Betul? Lepas tu dia kata okey, yajma'u qauluka, ada itu. Okey. Huwa marfu'un amalan. Okey. Wal fi'lul mudhari' wa huwa ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Okey, dengar molek sini.
Dia kata fi'il mudhari' nak kenal dia senang, iaitu fi'il yang ada di awalnya salah satu daripada 4 huruf yang disimpulkan huruf alif, nun, ya, ta. Nah itu. Okey. Kita tengok contoh alif, nun, ya, ta. Dalam tasrif yang 14 kita jumpa contoh yaf'alu. Betul? Ya. Taf'alu. Af'alu. Naf'alu. Okey. Dalam tasrif fi'il mudhari', kalau kita lihat keseluruhan 14 tasrif, tak mau nak tulis dah, tadi kita dah tulis. Mesti awalnya ada ya, ataupun ada ta, ataupun ada alif, ataupun ada nun. Okey. Pengarang kitab dia tak kata alamat nak kenal fi'il mudhari' kena ada huruf alif, nun, ya, ta. Salah. Kalau orang berkefahaman alamat nak kenal fi'il mudhari' ada alif, nun, ya, ta, salah kefahaman. Dia bukan alamat. Okay? Dia sebut fi'il mudhari' adalah fi'il yang ada. Betul? Dia kata makana, fi'il yang ada di awalnya salah satu daripada 4 huruf ni. Faham? Kerana kalau kita advance lagi, kita kitab besar kita belajar, kita akan jumpa fi'il madhi pun awalnya ada nun. Fi'il mudhari', fi'il madhi pun awalnya ada ya. Fi'il madhi awalnya pun ada nun. Nampak? Sebab itu disebut di sini fi'il mudhari' adalah fi'il yang ada di awalnya salah satu daripada huruf anda itu. Faham? Okey, satu bab senang. Dan apakah hukum dia? Hukum dia satu. Dia kata marfu'un abadan, dirofok selama-lamanya. Fi'il mudhari' ini kalau dilahirkan dia dirofokkan. Bila dilahir tu dia dirofokkan selama-lamanya sehingga masuk, sehingga masuk amil nasab, amil jazam. Maknanya kalau kita jumpa fi'il mudhari' seketul macam ni, jumpa seketul macam ni dalam Al-Quran, sayaqulu, sebelumnya tak ada apa-apa, kosong, maka nak letak baris apa? Rafa'. Wajib rafa'. Fi'il mudhari' hukumnya rafa' selama-lama sehingga masuk amil nasab, sehingga masuk amil jazam. Okey? Kalau yaqulu, yaqulu. Okey. Lepas tu bila kita tasrif, kita kata yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu, semua dengan rafa'. Sebab tidak ada masuk amil nasab, amil jazam. Okey. Bila masuk amil nasab, yaqul, jadi apa? Yang ni payah sikit. Kita ambil yang mudah. Yadrib. Sebab itu ada ta'lal, yadrib. Okey? Yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Bila masuk amil nasab, ni amil nasab lan. Tadi kita dah sebut lan. Baca dengan yad. Riba, berubah dah daripada rafa' jadi nasab. Dan kalau jazam masuk lam, yad. Yadrib. Nampak dia berubah. Kalau tidak ada lan, tidak ada lam, macam kat sini kosong, maka dia akan baca yadribu. Bila ada lan, yadriba. Bila ada lam, yadrib. Okey? Itu hukum fi'il mudhari'. Lepas tu fi'il mudhari' kita nak tahu rafa' ke nasab ke, tengok depan dia. Kalau depan dia tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam, dia rafa'. Kalau ada amil nasab 10 yang kita akan baca kejap lagi, ada 10, maka hukumnya nasab. Dan amil jazam ada 18. Kita akan baca satu persatu. Okey? Settle? Faham?
Faham? Faham fi'il mudhari'? Hukumnya rafa'. Selagi mana tak masuk amil nasab, selagi mana tak masuk amil jazam. Okey, kita tengok. Apa tu amil nasab? Tadi saya sebut amil nasab ada satu je, 6. Ada lan, satu. Hakikatnya amil nasab ada 10. Tapi kerana apa kita gunakan lan? Kerana lan paling glamour digunakan. Para ulama nahwu dalam kitab-kitab kalau buat contoh amil nasab, dia akan bawa datang lan ataupun an. Yang paling glamour, jadi kita gunakan. Okey, amil nasab ada 10. Apa dia? Fan nawasibu asyaratun. Amil nasab itu ada 10. Kata tadi sambungan dia, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Fa'il mudhari' dia rafa'kan selama-lama hingga masuk amil nasab dan amil jazam. Okey, amil nasab ada 10. Wahiyah an, lan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Lepas tu izan, al-lan idzan kai. Okey, makna-makna dia boleh tengok dalam kitab Khulasah yang saya ada bawa dalam file. Okey, jadi kita tak nak bicarakan ni apa, bukan masa dia. Kelas Matan Jurumiyah peringkat awal kenal. Peringkat awal apa? Kenal. Nanti kalau kita bawa datang contoh lamul juhud, contohnya apa, hatta contohnya apa, tak sepatutnya bawa, zalim. Faham? Sekarang bila kita jumpa je dalam Al-Quran, dalam hadis, ada an, ada lan, ada kai. Ini jarang ni. Lan, an ni banyak, lan banyak, kai jarang, lamu kai lagi jarang, lamu lagi jarang-jarang, hatta sikit-sikit, ni lagi lah. Tak bila guna. Jadi tak perlu fokus nak satu-satu mesti kena faham, tak mestinya. Sebab kita belajar nak guna. Bila belajar nak guna, guna yang perlu je. Yang tak perlu tinggal dulu. Bila nak guna baru kita halusi. Faham? Kecuali kita nak mengajar orang, tu kita kena halusi. Kalau kita nak baca kitab, nanti cuba tengok kitab-kitab kita baca, jarang sangat jumpa yang bawah-bawah ni. Lepas kita tak fokuskan sangat. Kita fokus anlan, izan lagi lah. Jarang sekali. Semua baca Quran jumpa izan. Kan? Baca Quran jumpa ni jawab bil fa' wal waw, ni ada. Lamul juhud lagi sikit. Okay? Just nak kenal. Ingat, kenal, cukup. Bagaimana bentuk, nanti kita akan belajar, kita lebih advance. Okay? Selesai. Dan kita akan masuk wal jawazimu thamaniyata asyara. Amal jazak ada 18. Wahiyya lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wal du'a, walamul nahi wal du'a. Lepas tu wa in, wa man, wa mahma, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idhan fi syi'ri khassatan. Okey, itu pun sama. Amil jazam yang paling banyak digunakan adalah lam, satu je. Lam. Lama pun jarang-jarang dalam Al-Quran. Alama lagi lah jarang. Yang lain-lain tu jangan lah. Itu ada tekah-tekah je ada. Tekah-tekah. Tahu tekah-tekah? Kadang-kadang je ada. Jadi tak perlu nak fokus. Just ingat, kenal. Faham? Tak salah kita nak kenal, tapi kadang-kadang setengah orang dia punya fokusnya terlampau fokus sangat terhadap benda tu, sampai benda yang keperluan pun kita tinggalkan. Lepas tu pengajian kita nak speed, kita akan belajar yang penting saja, yang kita nak gunakan dalam pembacaan kitab. Nanti hari ketika kita akan baca kitab, kita akan tengok benda apa yang keluar dalam bacaan kitab. Tu je yang kita akan fokus. Faham? Okey.
Dan benda-benda ini dalam kitab-kitab besar semua dia akan syarah contoh, dan patut kita belajar, tapi bukan di matan Ajurumiyah. Matan Ajurumiyah hanya pengenalan sahaja, just pengenalan, just kenal hello bye je. Assalamualaikum. Awak lama Apa kerja awak nanti dulu, jangan tanya. Awak lamul amri, masya-Allah. Awak baru kenal. Kita baru kenal nama, rupa tak kenal lagi ni. Baru kenal nama, rupa pun belum kenal. Nanti kita akan kenal rupa macam mana. Okey? Mungkin dalam khulasah Jurumiyah tersebut ada ataupun tidak, saya tak perasan. Ada tak? Khulasah Jurumiyah mungkin tak ada, tapi dalam kitab syarahan tu ada. Okey? Kalau nak belajar yang tu boleh, syaratnya kena hadam matan Jurumiyah 100%. Barulah kita pelajaran advance seterusnya. Kalau tidak, dia kita pening. Selesai, habis bab marfu'atil asma'. 1/2 kitab sudah selesai.